وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النور الدجى والسراج المنير، والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai sekalian hamba Allah, bertakwalah kalian kepada Allah dengan mengikut segala perintah dan meninggikan segala syariat Allah, dalam masa yang sama meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan carilah bekalan di dunia dan di akhirat. Maka sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu ialah bekalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka telah berjayalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada hari ini kita berhari raya bersempena dengan ibadah puasa Ramadan yang menjadi kewajipan kepada kita, rukun Islam yang ketiga, dan bulan yang kita menjadi tetamu Allah dengan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa dan amalan yang lain yang telah dilakukan sepanjang Ramadan yang mulia dan mendapat kelebihan Lailatul Qadar pada malamnya. Selesainya Ramadan bermakna kita telah mencapai kemenangan melawan mujahadah hawa nafsu di dunia dan mengharapkan kemenangan syurga pada hari akhirat dalam keadaan dibebaskan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Pada masa yang sama, kita memperingati kemenangan Islam dalam peperangan Ahzab yang berlaku pada bulan Syawal tahun yang kelima Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita ulangi menyambutnya pada setiap kali takbir, wa hazamal ahzab wahdah, dan Allah yang telah membinasakan bala tentera Ahzab dengan keesaannya. Peristiwa yang paling mencabar dan menguji umat Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika umat Islam dengan jumlah yang sedikit dibandingkan dengan musuh yang mengepung Madinah berlipat kali ganda ramainya. Bala tentera Ahzab ialah pakatan orang-orang Yahudi dan musyrikin. Apabila orang-orang Yahudi itu mengkhianati perjanjian ketika berada di Madinah di bawah kerajaan Islam pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan mereka diberikan layanan yang terbaik, tidak dipaksa untuk masuk Islam, sepatutnya mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dijanjikan di dalam kitab mereka sendiri dan diberitahu akan kedatangan oleh para rasul dan para pendeta mereka sendiri. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Yang bermaksud orang yang kami datangkan kepada mereka akan kitab telah mengetahuinya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mereka mengetahui dan mengenali anak-anak mereka, dan sesungguhnya sebahagian daripada mereka itu telah menyembunyikan perkara yang benar dalam keadaan mereka mengetahuinya. Suratul Baqarah ayat 146. Hanya sedikit sahaja orang-orang Yahudi yang masuk Islam, menyebabkan mereka menjadi manusia yang sebahagian daripada besar dari kalangan mereka yang enggan untuk menerima Islam dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, mereka diterima menjadi sebahagian daripada kerajaan Islam yang dilayan dengan adil. Tiba-tiba mereka melakukan satu pengkhianatan terhadap Allah dan Rasul-Nya, sehingga merancang untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini menyebabkan mereka dihalau keluar. Malangnya, mereka mengambil tindakan yang lebih ganas apabila melakukan kempen dalam kalangan kabilah Arab musyrikin, khususnya di Makkah, supaya menentang Islam. Oleh kerana mereka adalah ahli kitab yang berilmu berkenaan ajaran agama mereka, maka disalahgunakan bagi menentang agama Allah yang mereka tahu kebenarannya dan benarnya Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhir zaman. Firman Allah Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. Yang bermaksud, perhatikanlah bagaimana mereka berbohong terhadap agama Allah. Cukuplah dengan sebabnya mereka melakukan dosa yang nyata. Adakah kamu tidak menyaksikan mereka yang diberikan sebahagian Alkitab? Tiba-tiba mereka percaya kepada syaitan dan pemimpin yang melampaui batas kesesatannya. Dan mereka berkata kepada orang-orang kafir musyrikin itu bahawa mereka, orang kafir musyrikin itu yang lebih baik mendapat hidayah, petunjuk yang betul daripada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu mereka dilaknat oleh Allah. Sesiapa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, nescaya engkau dapati tiada siapa yang dapat menolongnya. Surah An-Nisa ayat 50 sehingga 52. Akhirnya mereka berjaya mengumpulkan bala tentera yang sangat ramai bagi menyerang Madinatul Munawwarah dan menghapuskan Islam ketika jumlah orang Islam yang tidak ramai. Maka menjadi satu ujian yang sangat menakutkan dan menggerunkan. Firman Allah Ta'ala dalam suratul Ahzab ayat yang ke-9 sehingga ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum iz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah terhadap kamu ketika mana peristiwa kedatangan bala tentera Ahzab yang sangat ramai. Lalu kami hantarkan ke atas mereka itu bala tentera Ahzab, angin kencang dan tentera untuk membantu kamu dalam keadaan kamu tidak melihatnya. Dan adalah Allah Ta'ala itu maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ketika mereka datang untuk menyerang kamu daripada segenap penjuru, atas dan bawah, mengepung kamu, sehingga ada orang yang terlalu dalam ketakutan, berbolak-balik matanya, terjeluak keluar jantung dan menyangka terhadap Allah dengan berbagai-bagai sangkaan. Di sana ada pula orang-orang munafik yang berpura-pura Islam dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, yakni lemah imannya, mendedahkan dirinya dan berkata bahawa janji Allah dan Rasulnya bahawa Islam akan menang hanyalah tipu daya semata-mata. Muslimin dan muslimah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Taala juga menyebutkan keadaan orang-orang yang benar-benar beriman. Firman Allah Taala dalam surah yang sama ayat 22, وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Dan manakala orang-orang yang benar-benar beriman itu melihat kedatangan para tentera Ahzab, lalu mereka berkata, inilah apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kami. Sungguh benar janji Allah dan Rasulnya kepada kami, dan tidaklah menambahkan kepada mereka melainkan iman dan Islam yang lebih kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menerima kedatangan musuh dengan bertambah iman dan kuatnya Islamnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kepercayaan kepada janji Allah dan dengan kemenangan dunia dan syurga pada hari akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan cadangan Salman al-Farisi radhiyallahu taala anhu supaya menggali parit, menjadi garis pertahanan di Madinah, dan berlakunya pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang mengalahkan bala tentera Ahzab yang berpecah belah dan berundur kalah dengan cara yang sangat luar biasa. Muslimin dan muslimah yang berbahagia sekalian, hari ini
Kita menyambut kemenangan itu bersama dengan takbir hari raya yang disunatkan hukumnya. Bukan sahaja memberikan semangat, motivasi dengan mengingati sejarah kemenangan Islam yang telah berlaku lebih 1000 tahun yang lalu. Bahkan hendaklah mengingatkan kepada kita bahawa apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim berlaku sepanjang zaman. Pada zaman kini, kita sedang menghadapi bala tentera Ahzab yang menentang Islam seluruh pelosok dunia. Bukan sahaja diserang melalui tentera dan senjata seperti yang berlaku di bumi Palestin, Afghanistan dan Iraq yang telah membunuh ramai umat Islam, bahkan memusnahkan rumah-rumah kediaman, kebun-kebun dan ladang, termasuk merosakkan harta awam. Peperangan atas nama menentang keganasan dengan menuduh Islam dan umatnya yang ganas. Sebaliknya mereka itulah yang zalim, datang untuk menipu, membawa kebebasan dan demokrasi, tetapi melakukan keganasan lebih daripada binatang apabila membunuh semuanya, termasuk kanak-kanak, perempuan dan orang-orang tua yang lemah. Mereka menentang Islam melalui kefahaman yang salah berkenaan politik, ekonomi dan pendidikan, akhlak serta lain-lainnya melalui pelajaran dan penyebaran yang dibaca dan dilihat, khususnya melalui media baharu dan lain-lain. Dalam keadaan orang Islam berada dalam kejahilan murakkab, tidak sedar dirinya jahil dan merasa pandai. Mereka tidak tahu bahawa semua perkara itu daripada ajaran Islam, lalu ditipu semua perkara sehinggalah negeri boleh dijajah sekali lagi. Hasil negeri terus dicuri dan dirompak, rakyat dihamba abdikan lagi menjadi pekerja, bukannya menjadi tuan yang memerintah dan menguruskan di dalam tanah air tempat mereka sendiri. Dalam kalangan orang Islam pula ada yang menjadi alat kepada musuh, walaupun ada ilmu agama dan ilmu dunia seperti ahlul kitab pada zaman dahulu, akan tetapi kerana mencari kesenangan dunia, pangkat dan harta, sanggup menjadi alat kepada musuh. Demikianlah mereka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul A'raf ayat 175 dan 176. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Yang bermaksud, bacakanlah kepada mereka cerita orang yang berilmu berkenaan dengan ayat-ayat kami, lalu dia melepaskan dirinya daripada mengambil petunjuk ajaran Allah, maka syaitan menggunakannya daripada belakang, lalu dia termasuk daripada kalangan orang yang sesat dalam kelalaian. Kalaulah kami hendaki, dia boleh mendapat kelebihan dengannya, tetapi dia mahu kekal dengan kesenangan di atas muka bumi ini, lalu dia mengikut hawa nafsunya, maka jadilah dia seperti anjing yang sentiasa menjelel lidahnya. Sama ada engkau membawa sesuatu makanan kepadanya atau engkau tidak membawa apa-apa kerana sentiasa ingatkan makanan sahaja, maka sebutkanlah cerita ini. Mudah-mudahan mereka menjadi orang yang berfikir. Mereka ialah golongan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka adalah daripada kulit-kulit mereka kita sendiri dan bercakap dengan menggunakan bahasa-bahasa kita sendiri. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sedarlah bahawa musuh Islam lebih mudah merampas tanah air kita dan merompak harta benda kita kerana kita sedang berpecah, dan ada yang sedang dalam keadaan peperangan saudara, sedangkan musuh itu bersama menentang kita. Allah telah memberikan peringatan dalam Al-Quranul Karim melalui firman-Nya, wa athi'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpecah berkelahi, nanti kamu akan gagal dan hilang kekuatan kamu. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Suratul Anfal ayat 46. Walaupun jumlah orang Islam lebih ramai, namun mereka tetap menerima akibatnya juga sekiranya tidak berpegang teguh dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Tuhan yang telah mengutuskan Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, supaya dia memenangkannya walaupun dibenci oleh orang-orang yang musyrik. Surah As-Saff ayat yang ke-9. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آمين يا موفق الطائعين، وفقنا لطاعتك أجمعين، وتب علينا وعلى المسلمين، واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الله أكبر 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 ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, marilah pada hari raya ini kita merasakan betapa besarnya nikmat iman dan Islam yang telah dikurniakan Allah Ta'ala kepada kita, dan hanya dengan kematian dalam iman dan Islam sahajalah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar, dan janganlah kamu mati melainkan kamu menjadi sebagai seorang muslim yang tunduk dan patuh menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Ali Imran ayat 102. Pada hari ini juga hendaklah kita ingat akan betapa besarnya nikmat persaudaraan Islam yang dianjurkan dalam Islam. Tanda iman seseorang ialah dia kasih kepada saudara seagamanya sebagaimana dia kasih kepada dirinya sendiri. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang dari kalangan kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya seperti mana, bahkan lebih daripada apa yang dikasihi kepada dirinya sendiri. Sehubungan dengan itu, hendaklah lahir daripada hati kita perasaan sedih terhadap bala bencana dan kesusahan yang menimpa umat Islam di seluruh dunia. Sama ada mereka ditimpa gempa bumi, dilanda peperangan, kemiskinan, kebuluran, wabak penyakit dan sebagainya. Juga terhadap umat Islam yang sedang dijajah, dizalimi dan dibunuh serta ditindas seperti apa yang telah berlaku di Palestin, termasuk serangan yang berlaku dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Jika tidak mampu untuk membantu mereka dengan wang ringgit dan tenaga, sekurang-kurangnya melalui doa dan munajat kita kepada Allah, supaya Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada mereka dan membebaskan mereka daripada penderitaan dan kezaliman manusia yang mereka hadapi itu. Pada hari ini, raya yang mulia dan penuh keberkatan ini juga, marilah kita memperbanyakkan ucapan salawat dan salam terhadap junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan Islam kepada kita sehinggalah sampainya Islam kepada kita dan kekal sehingga ke hari kiamat. Tanda kasih kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dirakamkan melalui ucapan salawat dan salam sebagaimana mematuhi perintah Allah dalam Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawat dan mengucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguhnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الدعاة والمجاهدين، اللهم انصر المظلومين والمستضعفين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل أرض الإسلام وفي بلدنا هذا ماليزيا وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم قو عزائمهم وثبت أقدامهم واجمع كلمتهم. اللهم دمر الكفرة والمنافقين وأهلك أعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم أصلح سلطاننا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.